Hi, my name is Syahira binti Muhammad Safi. Hi, I am Atira Balki. Hai, nama saya Hidayatul Nadira binti Tridi. Dan saya Camelia. Kami dari Grup 9 akan bentangkan tentang hak keselamatan jantina dalam pekerjaan. Industri di Malaysia pada masa kini dilihat semakin berkembang maju seiring dengan pembangunan negara dalam pencapaian status negara maju. Perkembangan sesebuah industri itu sebenarnya amat dipengaruhi oleh kerajaan, oleh kejayaan organisasi tersebut dalam mewujudkan hubungan yang harmoni antara ketiga-tiga aktor majikan, pekerja dan kerajaan. Salah satu isu yang sering dikaitkan dengan dunia pekerjaan ialah isu diskriminasi. Diskriminasi merujuk pada layanan yang tidak adil dan bersebelah kepada individu tertentu disebabkan oleh perbezaan yang ketara. Berdasarkan sasaran diskriminasi, dalam dunia pekerjaan terdiri daripada diskriminasi umur, gender, kesihatan, ras dan agama. Diskriminasi umur merujuk kepada layanan yang tidak adil yang diberi kepada seseorang individu disebabkan beliau tergolong dalam lingkungan umur tertentu. Manakala, diskriminasi gender pula merujuk kepada layanan yang tidak adil yang diberi oleh majikan disebabkan perbezaan jantina antara lelaki dan wanita. Dalam isu kesihatan pula, diskriminasi berlaku apabila seseorang individu itu diberi layanan yang tidak adil disebabkan oleh penyakit atau kecacatan tertentu. Manakala, diskriminasi ras dan agama masing-masing merujuk kepada layanan yang tidak adil terhadap individu disebabkan ras dan agama yang diwakili dan dianuti mereka. Isu diskriminasi dalam dunia pekerjaan semakin lama semakin menjadi-jadi. Dan antara isu diskriminasi yang menjadi tarikan utama di Malaysia masa kini adalah isu diskriminasi gender yang membawa kepada diskriminasi wanita. Bentuk-bentuk diskriminasi wanita dalam sektor pekerjaan. Diskriminasi upah. Di Malaysia, wanita terdiri daripada hampir separuh daripada penduduk Malaysia yang terlibat dalam dunia pekerjaan dan 65% daripadanya merupakan pekerja sepenuh masa. Pada abad ke-20 ini, statistik menunjukkan peningkatan yang konsisten terhadap penglibatan buruh wanita dalam ekonomi. Buktinya, hampir 60% wanita dalam lingkungan umur 16 tahun ke atas telah melibatkan diri dalam industri buruh. Namun begitu, isu diskriminasi upah yang melibatkan perbezaan gender seringkali berlaku dalam industri negara yang membangunkan. Diskriminasi upah berdasarkan gender berlaku apabila buruh wanita diberi upah yang rendah berbanding dengan upah yang diberi kepada buruh lelaki. Sedangkan, kedua-dua gender ini melakukan pekerjaan yang sama dengan tahap pendidikan yang sama dan pengalaman kerja yang sama. Ribuan kajian membuktikan bahawa wanita dibayar upah yang rendah berbanding lelaki tanpa mengira bangsa dan kumpulan etnik. Fenomena ini membawa kepada diskriminasi terhadap wanita yang selanjutnya menyebabkan wanita memegang pekerjaan berstatus rendah. Menurut laporan Guna Tenaga Kebangsaan menunjukkan purata upah pekerja wanita adalah lebih rendah berbanding dengan upah pekerja lelaki. Satu kajian kes telah dijalankan mengenai perbezaan upah antara pekerja lelaki dan wanita dalam sektor ICT swasta di Malaysia. Berdasarkan kajian ini, didapati bahawa sektor ICT merupakan sektor yang mencatat kadar perbezaan upah yang paling rendah antara jantina yang mana pekerja wanita dalam sektor ini menerima upah hampir 87% daripada purata upah lelaki. Dan ini pula berbeza sektor-sektor lain seperti pertanian, pembuatan dan kewangan yang mana perbezaan upah antara jantina sangat besar. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, didapati bahawa tidak ramai pun kaum wanita yang memegang jawatan sebagai arkitek, jurutera, ahli sains, penyelia pengangkutan dan perhubungan. Pembahagian kerja ini adalah disebabkan oleh sikap majikan yang sering kali mengaitkan gender dengan jenis pekerjaan yang mana golongan wanita lebih tertumpu kepada pekerjaan yang lebih berkaitan dengan ciri-ciri kewanitaan. Sebagai contoh, pekerjaan jururawat menjadi pekerjaan yang didenominasi oleh kaum wanita kerana pekerjaan ini dikatakan sangat berkaitan dengan ciri kewanitaan seperti ciri penyayang dan kelemah lembutan. Gangguan seksual di tempat kerja. Gangguan seksual merupakan suatu fenomena negatif yang berlaku di tempat kerja yang boleh memberi kesan buruk dan telah lama wujud setelah wanita mulai memasuki dunia pekerjaan. Ianya telah ditemui pada pertengahan abad 1970-an dan mulai tersebar luas dalam dunia pekerjaan sehingga menyebabkan jumlah pekerja wanita yang bekerja semakin berkurangan. Gangguan seksual merujuk kepada seksual yang tak diingini, permintaan untuk layanan seksual dan apa-apa tingkah laku verbal atau fizikal yang bersifat seksual. Gangguan seksual ini telah ditakdirkan sebagai satu bentuk diskriminasi terhadap wanita oleh Suruhanjaya Peluang Pekerjaan Sama Rata atau dikenali EEOC dan Kerajaan Amerika Syarikat dalam Akta Hak Sivil 1964. Gangguan seksual boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu gangguan seksual berbentuk unggutan dan gangguan seksual yang berbentuk ancaman terhadap ketenteraman peribadi.
Gangguan seksual berbentuk ugutan dapat dilihat apabila seorang pegawai atasan yang mempunyai kuasa menentukan gaji dan pangkat cuba mengugut pekerja bawahannya dengan memberi layanan seksual kepadanya. Sementara, gangguan seksual berbentuk ancaman terhadap ketenteraman peribadi pula merupakan gangguan yang tidak mempunyai kaitan secara langsung dengan faedah-faedah pekerjaan, tetapi ia boleh menimbulkan suasana kerja yang tidak tenteram kepada mangsa seperti gangguan seksual sesama pekerja. Selain itu, gangguan seksual di tempat kerja bukan sahaja merangkumi perilaku di pejabat atau di tempat kerja, malah ia juga berlaku di luar pejabat atau luar tempat kerja. Menurut Seksyen 6 Kod Amalan Pencegah dan Pembasmi Gangguan Seksual di Tempat Kerja 1999, gangguan seksual yang berlaku di tempat kerja termasuklah gangguan seksual yang berlaku di luar tempat kerja yang timbul dari hubungan dan tanggungjawab yang berkaitan dengan pekerjaan. Contoh situasi yang dimaksudkan oleh Seksyen 6 ialah situasi semasa majlis sosial berhubung dengan pekerjaan, semasa menjalankan tugas di luar tempat kerja, sesi persidangan atau latihan berkaitan dengan pekerjaan, semasa perjalanan berkaitan dengan tugasan serta melalui telefon dan media elektronik. Kod Amalan untuk Mencegah dan Membasmi Gangguan Seksual di Tempat Kerja telah melapor bahawa lebih 70% pekerja-pekerja wanita di industri mengalami gangguan seksual. Begitu juga dengan statistik aduan kes gangguan seksual tahun 2006 yang dilaporkan oleh Polis Diraja Malaysia yang mana sebanyak 2,023 kes dilaporkan dan 1,646 daripadanya berjaya diselesaikan sementara kes yang selebihnya masih dalam siasatan. Secara keseluruhan dapat dilihat bahawa gangguan seksual di tempat kerja ini semakin menjadi-jadi walaupun kod amalan telah diamalkan. Diskriminasi lain di tempat kerja. Selain daripada diskriminasi dalam pembayaran upah, pembahagian pekerjaan serta gangguan seksual, golongan pekerja wanita juga cenderung untuk menghadapi diskriminasi lain seperti pemberhentian dan pemecatan, faedah-faedah sampingan dan insurans kesihatan yang mencukupi. Wanita ditawarkan peluang yang sedikit dalam pekerjaan termasuklah peluang untuk bercuti dan peluang untuk mendapatkan kebebasan ketika bekerja. Selain itu, pekerja wanita juga sering didiskriminasikan dalam hal jam kerja yang mana majikan lebih cenderung untuk memaksa wanita bekerja lebih 8 jam sehari. Terdapat juga majikan yang mendiskriminasikan wanita dengan memaksa mereka bekerja sehingga larut malam. Namun begitu, Akta Kerja 1955 Seksyen 34 telah menetapkan bahawa mana-mana pekerja wanita yang bekerja malam di antara jam 10 malam sehingga 5 pagi patut dilindungi dan menyediakan faedah serta kemudahan seperti pengangkutan atau elang berkaitan dengan kerja malam. Pekerja wanita juga sukar untuk berada dalam kedudukan pangkat yang tinggi dalam sesebuah organisasi kerana majikan telah mendiskriminasikan mereka dalam hal ini. Keadaan ini pula berbeza dengan pekerja lelaki yang kebanyakan mereka memegang jawatan yang profesional yang bergaji besar, sedangkan pengalaman kerja dan latar belakang pendidikan mereka dengan kaum wanita adalah sama dan setaraf. Selain itu, keadaan ini turut dipengaruhi oleh pandangan masyarakat terhadap kerjaan seseorang wanita dan lelaki, yang mana masyarakat mempercayai bahawa wanita berjaya dalam dunia pekerjaan. Seterusnya, punca-punca berlakunya diskriminasi wanita. Diskriminasi wanita dalam pekerjaan sememangnya tidak asing lagi dalam sesebuah organisasi. Masalah diskriminasi sering berlaku disebabkan oleh perbezaan gender yang membawa kepada pelbagai bentuk diskriminasi lain seperti diskriminasi dalam pengagihan upah, pembahagian pekerjaan, kenaikan pangkat, cuti rehat dan sebagainya. Diskriminasi upah berlaku disebabkan oleh sikap majikan yang membeza-bezakan kualiti pekerjaan antara pekerja wanita dengan pekerja lelaki. Selain itu, diskriminasi dalam pembahagian kerja berdasarkan gender juga berlaku disebabkan oleh faktor kemahiran dan fizikal pekerja. Pekerja-pekerja lelaki lebih diberi keutamaan untuk memegang jawatan-jawatan tinggi dan bergaji besar dalam organisasi seperti juruteknik, arkitek, operator dan sebagainya. Hal ini kerana pihak majikan mempercayai bahawa pekerja lelaki lebih banyak memiliki kemahiran dalam pekerjaan tersebut disebabkan oleh pengalaman kerja sebelumnya. Gangguan seksual di tempat kerja pula berlaku disebabkan oleh talikan fizikal dan personaliti wanita itu sendiri. Wanita yang berwajah cantik, mempunyai potongan badan yang menarik, berpakaian seksi dan berperwatakan moden akan lebih terdedah kepada gangguan seksual di tempat kerja. Pengaruh kuasa juga dianggap sebagai punca kepada berlakunya gangguan seksual. Diskriminasi dalam kalangan wanita juga berlaku kerana secara realitinya wanita sering dilihat sebagai tenaga buruh yang boleh diambil dan dipecat kerana mereka dianggap bukan pekerja tetap. Seterusnya, kesan-kesan diskriminasi wanita. Diskriminasi cenderung berlaku disebabkan ramai wanita yang tidak mendapat perlindungan daripada kesatuan sekerja. Kesannya, mereka dipergunakan secara bebas oleh golongan atasan dengan memberi gaji yang rendah dan tidak setimpal dengan beban kerja mereka. Selain itu, diskriminasi juga menyebabkan golongan wanita tidak diberi peluang untuk dinaikkan pangkat walaupun sebenarnya mereka wajar untuk hal itu. Keadaan ini berlaku disebabkan pihak atasan beranggapan bahawa kaum wanita sama sekali tidak mempunyai keupayaan dalam mengurus dan memimpin sesebuah organisasi. Selain itu, wanita untuk mendapatkan pekerjaan juga adalah sangat tipis apabila mereka hadir ke temu duga dalam keadaan mengandung. Hal ini kerana majikan akan terus menolak permohonan mereka kerana majikan beranggapan bahawa wanita yang mengandung akan menaikkan kos organisasi. Wanita yang umurnya telah meningkat juga akan cenderung untuk diberhentikan kerja kerana bagi majikan wanita yang berusia akan melambatkan produktiviti pengeluaran organisasi.